untuk petang ni. Okey, sebenarnya 10 orang yang saya pilih ni berdasarkan awak punya keputusan kertas 2. Okey, dan saya memang nampak tak okey lah, senang cakap. So awak semua, saya pilih 10 orang, maksudnya awak semua paling close dengan saya boleh tanya. So jangan malu. Saya takut mungkin awak nak tanya dalam grup yang besar, awak rasa macam aku seorang je tak tahu, orang lain mungkin dah tahu. So saya tak nak ada perasaan tu. So dalam grup ni kita bebas nak tanya apa-apa. So kita bermula daripada A, B dan C. So kita belajar, kita mula balik daripada mula. Saya nak tolong awak untuk skor matematik, dan saya kalau boleh bukan setakat nak lulus, saya nak A lah. Kalau ni nak A. Kalau tak dapat A pun B+, saya nak. Sebab saya tahu you all sebenarnya boleh buat, tapi saya tak tahu apa masalah. Mungkin satu lagi faktor malu nak tanya. Malu nak tanya sebab rasa dalam grup yang besar tu mungkin alah yang tu kau pun tak tahu. So you ada rasa-rasa benda yang macam tu. Tapi untuk 10 orang yang dengan saya ni, saya tak nak ada rasa yang macam tu. Jadi bebas untuk tanya. Kalau tak nak tanya dalam grup, boleh tanya dengan saya. Apa pun tahniah, syabas sebab terima kasih sebab hantar latihan awak pada saya. Membuktikan kata awak cuba buat. Kalau saya tak suruh you submit, saya tak tahu you buat ke tak buat. Kalau you buat, alhamdulillah. Kalau you tak buat, saya tak tahu. Jadi sekurangnya bila saya kata submit. Maksudnya at least you berkomit untuk dekat situ. Okay, saya fokus untuk tajuk kebarang kalian dulu. Lepas tu kita akan pergi satu-satu. Sebab kalau kadang kita rasa kita dah mahir satu topik, tapi sebenarnya kita belum cukup mahir. Itu yang sebenarnya. Okay, sebelum kita mula discuss, saya nak Amar baca doa. Amar boleh? Cikgu? Ya, baca doa boleh? Boleh? Okay, baca doa. Boleh tak? You all buka kamera. Tak ramai pun kan? Boleh lah saya tengok muka-muka awak ni. Mana yang lain? Saya nak screenshot sikit untuk petang ni. Kamera rosak cikgu. Dan rosak. Tak, macam Tipu. Kamera orang lain cepat. Kak Tina tak kasih semua orang lain rosak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amal, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman nabiyyi wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam walhamdulillah. Amin. Okay. Amin. So you all boleh buka mic. Jadi kalau saya terang, kalau tak faham, bagi tahu saya. Okay. Sekejap saya nak present. Saya nampak tangan nama tu. Alright. Nampak tak skrin saya? Nampak cikgu. Okay, tajuk kebarang kalian. Okay, kenapa saya suruh you all hantar? You all boleh nampak lah saya punya. Wow, itu saya punya. Sendiri tengoklah kan. Saya tak ingat. Saya ambil secara rawak. Okay. Kebarang kalian adalah 6 markah biasanya. Tapi kadang-kadang 5 markah. Cuma untuk trial baru ni, saya rasa tak ada seorang pun yang betul kebarang kalian. Mungkin tak faham ayat dia dan sebagainya. Kebarang kalian ni, note dia kena faham ayat. Okey, kita tengok soalan 39 dekat sini. Soalan 39. Terdapat 6 keping kad berlabel bangkit di dalam sebuah bekas. Kemudian 2 keping dipilih secara rawak. Kat sini dia pilih 2 keping dipilih secara rawak. Tanpa ayat ni, tanpa penggantian. Siapa yang ada buku nota, you all catat lah. Bila dia sebut tanpa penggantian, maksudnya tak boleh ganti. Kalau kita dah buat keluar huruf B dah tak wujud untuk kali kedua. Okey. Saya nak ajar teknik. Salah satu cara. Boleh menggunakan kaedah jadual. Okey, macam mana kaedah jadual? Okey. Kita buat kotak. Okey. Ni antara kaedah kalau kata you all tak berapa
Nak jelas, okey buat kotak. Okey, bangkit. B, A, N, G, K, I, T. Bangkit. Okay. So, bangkit. B, A, N, G, K, I, T. Bangkit. Okay, ni dia kurang lah. You all buat kotak. Dekat kotak ni, you all tak dapat markah. Okay, saya bagi tips. Ini mesti nombor 1. Maksudnya, kita pilih kali pertama. Kita nak buat keluar apa. Sebaris sini adalah, yang kat sini ni adalah kedua. Kad yang kedua yang kita ambil. So, awak kena ingat benda ni. Mesti nombor 1, lepas tu nombor 2. Okay, bangkit. Okay, ni saya buat macam ni yang lebih kurang. Kalau siapa yang tak faham, you all boleh guna kaedah ni. Kaedah ni paling mudah dan senang. Okey, macam mana nak tulis? Dia kata, bila dia kata tanpa penggantian, ayat ni tanpa penggantian, maksudnya kalau kita dah buat keluar huruf B, B dah tak wujud untuk kad yang kedua. Kalau kita buat keluar huruf A dah tak wujud. Kalau kita buat keluar huruf N dah tak wujud. G dah tak wujud. K dah tak wujud. I dah tak wujud. T juga tidak wujud. So, you all faham benda ni dulu. Kemudian, yang pertama sini B. So, you boleh dapat BA, BN, BG, BK, BI, BT. Okay. Kemudian, you boleh dapat AB, AN, AG, AK, AI, AT. Awak buat satu-satu sampai habis. Bila soalan tanya, senaraikan ruang sampel. Bila sebut ruang sampel anak-anak, dia mesti ada tata tanda set macam ni. Apa benda, koma, apa benda, koma, apa benda dan akhir sekali dia akan tutup. Ini adalah kaedah tata tanda set yang betul. Ruang sampel yang betul. Okay, so kita tengok contoh jawapan amal ni. Okay. BA, BN, BG, apa dia? Segan. You all boleh faham tak? Tak apa. So, cuma saya nak betulkan. Kenapa? Bila nak buka dia macam ni. Buka dan tutupnya adalah di sini amal. Bukan lagi yang okay? Bukan lagi yang ni. So, buka dan tutup. Okay. BA, BN, BG. Macam ni pun boleh. Atau you boleh tulis BA, macam ni. BN, tak ada koma. BG, juga diterima. Boleh faham tak? Okey, juga diterima. So, mana-mana jalan kerja, tu penulisan yang betul, terus akan dapat 2 markah dekat sini. Okey, terus akan dapat 2 markah kat sini. Jadi sebenarnya tak ada masalah. You boleh dapat 2 markah dekat sini. Labelkan saja dah dapat 2 markah. Okey, kiralah berapa, you akan dapat 42. Betul ke tak betul? Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 melintang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So 6 darab 7, nilai dia adalah 42. So bilangan sampelnya adalah 42. NS sama dengan 42. Siapa yang buat, you all check. Saya tak boleh check satu-satu. Tapi saya tahu awak semua dah buat. So, awak check. Okey, soalan setakat ni. Senaraikan ruang sampel. Tak ada masalah kan? Okey, so. Tak ada. Okey, jadi boleh guna kaedah jadual ni. Ini tak dapat markah. Tetapi sangat membantu awak untuk tulis semula dalam bentuk ruang sampel. Okey, soalan B. Kad pertama, dia buat syarat. Kad pertama berlabel huruf B dan kad kedua huruf K. So, tengok B saja. Kad pertama B. B semua kat sini. Manakala huruf kedua adalah K. So, BK. Nampak dah ayat dia? Dengan menyenaraikan. So, you all kena senaraikan. B1, jawapan kerja dia, you kena senaraikan.
Buka kurungan, apa? You ada BK. Mesti buat macam ni Mesti senaraikan macam ni. Kemudian, barulah nak cari ke barang kalian, bilangan dia adalah 1 per sampel keseluruhan 42. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, tengok ni. Kenapa Amar tak boleh dapat markah penuh? Kenapa? Sebab dia terlupa nak senaraikan. Walaupun dekat sini betul. So hilanglah satu markah. Ya, hilanglah satu markah. You all faham macam tu. Faham benda tu. Apa soalan nak? Okey, soalan B2. Kad pertama, huruf vokal. Kalau huruf vokal, Fahmi, huruf vokal huruf apa? Fahmi ada? Huruf vokal. Fahmi? Okey, bagus. Pandai Fahmi. I, O, U. Okey. Dan kad kedua berlabel huruf N. Atau, bila dia sebut atau, bila ada perkataan atau kat sini, atau, maksud dia salah satu. Siapa yang ada buku nota boleh tulis. Salah satu. So, okey, kita tengok Pertama, huruf vokal. A, E, I, O, U. I. Okey. Atau huruf pertama vokal sama ada A ataupun I. Kemudian huruf kedua berlabel N. So berlabel N. N. 1, 2. Nampak saya buat 2, 3, 4, 5, 6. Setakat ni boleh faham? Ni semua ada huruf ni. Boleh. GN, okey. KN, IN, TN. Okey. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian you ada apa lagi? You ada ni warna purple. AB 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boleh? Lepas tu ni ada ni 12, 13, 14, 15 dan 16. So jawapan dia adalah 16 per. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Dia kata dapat 17 kat sini. Ya, dapat berapa? 16. 16 ke? Dapat 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So sebenarnya jawapan dia adalah 16 per B2 B2 16 per 42. Okey. Kalau macam ni 16 per 42 boleh dipermudahkan ataupun you tak nak mudahkan pun tak ada masalah. Ya. Diterima. Mana-mana pun diterima. Okey. So dapat lagi 2 markah. Jangan lupa senaraikan sebab soalan menyenaraikan. Setakat ni ada masalah? Soalan nombor 39? Tak ada. Tak ada Orang lain semua boleh faham lah Ni kenapa dapat 12 ni tak tahu lah kat mana. Faham lah? Saya silap. Silap cikgu. Rasa kat mana awak silap lah. Tengok balik. Okey. Sekarang saya pergi soalan 40. Okey, kita tengok soalan 40. Raja menunjukkan 5 kepingkat berlabel huruf dan angka. Okey. Sekeping kad dikeluarkan secara rawak dan dicatat. Lepas tu kad itu dimasukkan semula. Okey. Sebelum kad kedua dipilih. Senaraikan ruang sampel. Okey. Siapa yang buat senaraikan ruang sampel? Dia mungkin dapat kad VD. Tutup, koma. Dia mungkin dapat VQ. Dia mungkin juga dapat V1. Dia juga mungkin dapat V9. Dan dia juga mungkin boleh dapat VV sebab dimasukkan semula. Boleh faham tak dekat sini? Boleh. Alia Basri faham tak? Okey. Saya betul ni. Kalau kata D, okey. Kalau kata huruf D, dia mungkin dapat DV. Dia juga mungkin dapat DQ. Dia juga mungkin dapat D1. Dia juga mungkin dapat
D9. Dan lagi dia akan dapat D. Boleh faham Dan dia akan buat sampai habis sehinggalah dia dapat semua. Okay. So, ada tak contoh yang dah buat kat sini? Soalan nombor 40. Sekejap. Soalan nombor 40. Okay. So, kita tengok Amal punya jawapan. Okay, betul lah. Dia akan dapat VV, VD, VQ, V1, V9. Dan juga, okay, sini dapat 5. So, keseluruhan dia, bilangan sampelnya, ni tutup kat sini ya Amal, buka kat sini. So, kesimpulan dia, bilangan sampelnya adalah 25. Okay? Okey. Semua orang dapat 25? Siapa yang dah buat semua orang dapat 25? Saya dapat je. Dapat. Okey, kemudian, now, soalan seterusnya. Dengan menyenaraikan, kena senaraikanlah semua kesudahan, hitungkan keberangkalian bahawa kad pertama dipilih 9. So, you mungkin dapat 9V, you mungkin juga dapat 9B, awak juga mungkin dapat 9Q ataupun 91 dan 99. So, jawapan yang awak akan dapat bilangan dia adalah 5. Nak cari kebarangkalian, 5 per keseluruhan sampel tadi 25. So, jawapan dia sama ada 5 per 25 atau 1 per 5. Kedua-dua ini diterima markah. 1 markah pada senaraikan, 1 markah pada kebarangkalian. Boleh sampai situ? Okey. Boleh. Soalan B2. Kad tidak sama label dipilih. Maksudnya apa kat situ? You all faham apa? Yang huruf dia tak berulang balik. Orang dia tak sama ke? Orang Label. macam VV. Bila dia sebut label maksudnya satu huruf dan nombor. Boleh faham ayat dia ni? Okay. So maksudnya dia mungkin dapat V1, dia juga mungkin dapat V9. Boleh faham tak? Dia tak boleh dapat VB sebab huruf dengan nombor. Huruf dengan huruf. Dia tak boleh dapat V dengan Q sebab huruf dengan huruf. Setakat ni boleh faham? Faham. Okay, dia tak boleh berulang Dia tak boleh berulang. So, V1, V9. Kemudian dia mungkin dapat D1, D9. Ataupun dia mungkin akan dapat Q1, Q9. Ataupun dia mungkin boleh dapat 9 apa? 9 V 9V. 9D 9Q. Ada lagi tak yang dia mungkin boleh dapat? Apa lagi yang saya tak buat? Ada lagi tak yang saya tak buat? Sakina, ada lagi tak yang saya tak buat? Yang Q1, Q9. Q1, Q9 saya dah buat. Ni saya dah buat. Apa lagi? Ada lagi tak yang saya tak buat? 1V kot. Apa dia? 1V. Saya tak buat apa. Okey, bagus. 1V, 1Q dan 19. Okey. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. So jawapan dia adalah 12 per 25. Saya salah. Okay. Ingat kad tidak sama label. Bila sebut tak sama label, maksudnya huruf dan nombor. Bukan huruf-huruf, nombor-nombor. Tak boleh. Itu sama label. Label yang sama. Okey. Setakat ni, boleh faham tak? Boleh. Dua soalan ni. Okey. Boleh. So, kita pergi 41. Ya, okey. 41. Gemilang SPM.
Sekeping kad dikeluarkan secara lawak. Hitung kebarangkalian bahawa kad yang dipilih adalah huruf vokal. Vokal A, E, I, O, U. So 1, 2, 3. Okey, 3 sahaja. So jawapan dia adalah, dia tak ada senaraikan pun. Terus tulis jawapan je. 3 per dengan keseluruhan. Keseluruhan U ada 11. So, Allah. So, 3 per 11. Okey. Dia tak suruh senaraikan. So, tak perlu senaraikan. Okey. Kalau senaraikan, you kena buat macam ni lah. Koma, G, koma G. E, gemilang kan? M, I, koma. L, A, N. G nak tulis lagi tak? Tak, G perlu tulis lagi tak? Dok. kena G kena. tak? Okay. Boleh dah. S, T dan M. Okey, boleh faham Okey, gemilang S, T, M. Alright. Soalan B. Semua kad dan dengan angka atau huruf yang sama dikeluarkan. Ni sebenarnya adalah sama macam soalan saya. Lebih kurang. Sebab soalan saya dia kata nombor perdana yang dikeluarkan. Betul tak? Ingat tak soalan kebarangkalian saya? Dia Ingat. kata perdana dikeluarkan. Okey. Semua kad dan dengan angka atau huruf yang sama dikeluarkan. Jadi yang sama dikeluarkan. Okey, apa yang dikeluarkan? M dengan G, cikgu. Okey, bagus. So, G keluar. M pun kita keluar. Huruf yang sama. Tadi yang tinggal hanyalah I, L, A, N, S, T. Okey, aku tulis ya. Okey, sudah saya jadi double ya. N, S, P. Yang ni yang tinggal. E, I, L, N, L, A, N, S, P. Okey. Kemudian, dua keping kad dipilih secara rawak tanpa penggantian. Maksudnya dekat sini, kalau kita buat jadual macam saya buat tadi, E, I, L, A, N, S, P. E, I, L, A, N, S, P. Okay. So, bila dia sebut pergantian, P takkan dapat P lah. Okay. S takkan dapat S. N takkan dapat N. A takkan dapat A. L takkan dapat L. I takkan dapat I dan E takkan dapat E. Yang ni yang you kena faham. Bila dia sebut tanpa penggantian. Dia mungkin boleh dapat EI, EL, EA, okay, EN, ES dan EP. Ini yang kena faham dulu. Ataupun dia akan dapat IE. IE dengan EI adalah tidak sama. Ya, tidak sama. IL, IA, IN, IS dan IP. Okey. Ini antara senaraikan ruang sampel. So pastikan ruang sampel awak ada berapa. Tengok cara saya kira macam mana ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kemudian, okey, 6. 6 melintang. Darab, okey, yang ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 dan bawah ni 7. Ada 7 baris. So, 6 darab 7. So, jawapan dia adalah 42. Dia mesti per 42. Okey.
Senaraikan ruang sampel, pastikan ruang sampel awak ada 42. Tak percaya awak kena kira satu-satu lah Kena kira satu-satu. 6, 6, 6, 6. Okay, so B1. Saya tengok ada tak siapa yang jawab. Muka surat 40. Soalan nombor 41. 43. 41. Kenapa salah kat sini? 41. Cikgu, 41 tu. saya ingat disuruh keluarkan macam G kan ada 2. Saya ingat disuruh keluarkan 1 je. Kan sebab tu lah awak salah kat sini. Lepas tu adalah salah ni. Tak cukup ni. Ni tak cukup. Pastikan dapat 42. 42 bilangan sampel. 42 bilangan sampel. Okey. So jangan buat ulang. Jangan buat salah lagi. Kena faham benda ni. Baik, cikgu. Dengan menyenaraikan semua kesudahan. So kena senaraikan. Hitung kebarangkalian bahawa kad pertama berlabel L. So you mungkin dapat, you tengok L lah. Sebab ini, maka saya cakap ini nombor 1, ini nombor 2. So kad pertama adalah L. So you ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 per keseluruhan 42. So sama dengan 1/7. Bila senaraikan, so you kena senaraikan macam ni. LE. Kemudian LI. Koma. Kemudian LA. Koma. Kemudian LN. Koma. LS. Dan LP. Mesti senaraikan. Okey? Senaraikan. So ada berapa bilangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tengok dekat ruang ni pun, ni ada 6. Yang pangkal ni tak boleh lah kan? So ada 6. So tengok ni L. Kad yang pertama adalah L. So sebenarnya jadual ini sangatlah membantu awak untuk menjawab soalan. Ya, sebab itu saya kata jadual ni sangat penting. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Soalan B2. Kad pertama dia sebut. Kad pertama huruf konsonan atau, maksudnya salah satu. Kad kedua berlabel E. So kita tengok warna purple. Saya buat huruf konsonan warna purple. Huruf konsonan bukan huruf vokal. A, E, I, O, U bukan. L, N, S dan E. Huruf kedua adalah berlabel huruf E. Warna hijau ni, E. E. So tengok bahagian E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi awak tengoklah kat mana yang berapa bilangan. Awak kira lah. Boleh kira tak? 1, bilangan yang pertama. 1, 2, okey. 3, 4, 5, 6. Lepas tu nak kira lagi. 7, 8, 9, 10, 11. Kira lagi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. So 26 per 42. So samalah dengan 13 per 21. Kalau tekan kalkulator akan terus bagi 13 per 21. Mana-mana pun diterima. Setakat ni boleh faham tak kalau saya kata belajar menggunakan jadual yang macam saya ajar ni, jadual ni. Boleh faham? Boleh. Izzatu Maini, awak boleh faham? Faham. Izzatu? Okey, faham Ya. Kalau saya maju, tolong ingatkan supaya kita sama-sama belajar. Saya tak nak lepas ni you all buat salah lagi untuk kebarangkalian, ya. Okey. 42. Kita tengok yang ni. Sama juga. Tapi yang ni dengan penggantian. So, huruf K akan jadi berapa kali? Dengan penggantian huruf K akan jadi 2 berapa kali? kali. 2 kali. So, you all mungkin akan dapat KK, KU, KS, KI, KL. Okay, you all akan dapat
Semua tu dengan jumlah siapa yang dah buat. Berapa bilangan sampel? Siapa yang buat? Berapa bilangan sampel 25. dapat? 20. 25. 20 berapa? Huh? 25. 5. Pastikan ada 25. Tak apa, salah betulkan. KK, KU, KS, KE, KL. Lepas tu U pula. U apa? UU, UK, US, UE, UL. So, semua jumlahnya adalah 25. Okey, dengan menyenaraikan kesudahan, hitungkan kebarangkalian bahawa kad pertama berlabel S. So, you mungkin dapat SK, you mungkin dapat SU, you mungkin dapat SE, you mungkin dapat SL, you mungkin dapat SS. Okey, sekarang betul ke tak betul saya tulis senaraikan macam ni? Betul. Betul ke? Saya ajar tadi cara penulisan yang betul. Betul ke tak betul? Salah. Salah. Sebab pertama dia mesti ada kata tanda set. Buka dan tutup. Kemudian dia mesti ada kurungan kurungan. Kalau tak ada kurungan pun tak apalah. Mesti adalah sepatutnya. Okey. So bilangan dia adalah 5. Kebarangkalian 5/25 sama dengan 1/5. So hati-hati dalam senaraikan. Okey. Soalan B2. Kad pertama berlabel L. So you mungkin dapat LU, LK, LE, LS dan LE, LS. Okey. Atau kad kedua berlabel huruf vokal. Huruf vokal U dengan E. Okey, siapa yang buat dapat berapa bilangan? Kebarangkalian you dapat berapa? 13. 13. Okey, bagus. Ya. 13/25. Inilah jawapan dia. Saya harap you all faham lah 13/25. Okey. Setakat ni, ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Tak ada Okey, kita terus soalan 43. Cuma ni salah. Sebenarnya bekas X diikuti dengan bekas Bekas Y. Y. So you all pernah faham anak-anak, saya ajar lagi sekali. Kita buat jadual. So kita buat bentuk jadual. Okey. Okey. Pertama adalah ni nombor 1. Pertama bekas X. Bekas X you ada S, ada 8, ada M. Ingat yang ni je. Kedua, you ada apa? You ada M. You ada 2. You ada A. You ada nombor 1 dan you ada nombor 9. Okay, so buatlah macam ni. Buat macam ni. Bila nak menulis sampel, so you ada SM, S2, SA, S1 dan S9. Kemudian you ada 8M, 82, 8A, 81 dan 89. Last kali you ada M. Okay. M2, MA, M1 dan M9. So daripada sini bilangan sampel yang you dapat adalah 4 15. darab 3, 5 darab 3, 15. Betul? Siapa yang buat? Betul. Dapat 15 kan? Okey, cara menulis ingat balik. Mesti ada kata tanda set. Mesti buat kurungan, you ada SM, koma, S2, koma, SA, koma, S1, koma, S9 dan seterusnya sampai habis dan tutup. Jangan salah kat sini. So, seterusnya kita nak pergi soalan B. Dengan menyenaraikan kesudahan, hitung kebarangkalian bahawa kad pertama berlabel S, ni ayat ni, dan kad kedua berlabel angka. So, yang ni, siapa yang ada buku nota, tolong catat sikit. Kena ingat, bila sebut dan, wajib ada dua-dua, wajib. Dia mesti ada S dan dia mesti ada nombor angka. So warna purple saya. S, kita tengok S. S dan angka. So S2, S1. S1 dan
S9. Yang lain tak boleh. So, yang dapat adalah 3. 3/15. So, jawapan dia adalah 3/15 Satu. sama dengan 1/5. Okey, boleh faham Boleh. Okey. Soalan yang ni pula. Okey, saya pergi. Kena undo sekejap. Okey, saya nak undo sekarang ni. Kad berlabel 8 dipilih. Nombor 8 dipilih. Yang ni dulu, nombor 8. Dari bekas X atau M dari bekas Y. So, ada dua syarat. Nombor 8. 8 dipilih. Atau, so semua 8 dipilih. 8M. 1, 2, 3, 4, 5. So, semua ada. Atau, dari kad berlabel M bekas Y. Bekas Y. So, kedua. 1. Yang ni tak payahlah. Sebab ni dah sama kan? Bertindan. Bertindan. Ni. So, jawapan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jawapan dia adalah 7/25. Ada orang lain dapat sama dengan saya tak? Sama tak? 7/25. Saya dapat 7/25. Saya dapat, kalau kecilkan dapat 2/3. 7/25. Kenapa awak dapat 2/3? Kat mana awak salah? Awak pastikan dapat ni SM, 8M, MM, 82, 8A, 81, 89. So ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7/25. Faham ke tak faham? Jejak. Ada nak suruh saya ulang? Cikgu, ulang. Okey, kita Cikgu ulang. ulang cikgu. Okey, kita ulang. Sekejap lagi sekali. Saya nak padam sekejap. Okey, kita try lagi sekali. Kad berlabel 8. So, nombor 8 dipilih dari bekas X kan? So, bekas X awak yang ni. Nombor 1 ni. So, 8 ni semua terpilih. Ni 8 ni. So, dia akan terpilih yang ni. 8M. Okay. 8M. 82. 8A. 81. Dan 89. Setakat ni faham? Sebab dia sebut atau. Lagi Okay. satu boleh pilih kad berlabel M dari bekas Y. So bekas Y yang ni. So you ada SM. You ada 8M kat sini. So dah ada dah 8M. Tak perlu tulis. Dan MM. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Inilah senaraikan dia. 7. Ada 7. So sebab tu jawapan dia adalah 7/25. Cikgu, saya dapat 7/15. 15 tu dah salah lah. 7/15? Ya, sebenarnya 7/15. Ya Allah, 7/15. Sorry. 7/15. Dah, patutlah saya pening cikgu. Aduh, silap. Okey. 7/15. Aduh, hai. Bilangan sampel dia 15. Ya Allah. Macam mana saya terfikir 25 pula. Saya cari Alright. soalan mana? Silap. 43. Okey, sekarang soalan 44. Ni 43 ni. Saya tak tahu lah siapa nampak ni. 43 ni. Oh, ni yang kusel tadi Kusel ni okey. 43. Saya tak berapa nak nampak ni. 43 ni. Lebih kurang ni 43. Siapa yang jawab lah. Nombor 43, 44. Sekejap kita tengok. Betul ke tak betul. Kita tengok. Okey. Allahu Akbar. Okey, 44. Tadi 43. 43 dah saya dah bincang. So sekarang 44. Raja menunjukkan huruf konsonan dan huruf vokal dalam bekas P dan Q. Vokal A, E, I, O, U. Sekeping kad dipilih dari bekas P. Okey, bekas P dulu, nombor 1. Dan kemudian kad itu, ayat dia dengar ni. Kad itu dimasukkan ke dalam bekas Q.
Seterusnya, seterpingkat dipilih secara lawak dari bekas Q. Okey. Yang ni, dia punya ni agak macam mana nak faham Okey, contoh. Saya ambil kad S. So, saya dah ambil kad S. So, saya akan masuk kad S tu dalam bekas. Kali pertama, okey. Sekejap, saya nak jawab faham. Kali pertama saya ambil kad S. Saya mungkin dapat SM. Saya mungkin dapat SA. Saya mungkin dapat ST. Dan saya juga mungkin dapat SS. Sebab dia sebut kad itu dimasukkan dalam bekas Q. Boleh faham tak ayat ni? Boleh. So Boleh dia ada pengulangan kan? Boleh. Okey, katalah sekarang saya ambil E. Saya ambil E. Saya mungkin dapat EM. Saya juga mungkin dapat EA. Saya juga mungkin dapat ET. Dan saya juga mungkin boleh dapat EE. Sebab E tu dimasukkan E ni, bila saya dah ambil, saya masukkan pula E ni dalam grup sini. Dekat ni boleh faham? Sebab dia kata, Faham. kemudian kad itu Boleh. dimasukkan ke dalam berkelas Q. Okey, kalau saya ambil L. Saya mungkin boleh dapat LM. Saya juga mungkin dapat LA. Saya juga mungkin dapat LT. Dan akhir sekali, saya juga mungkin dapat LL. Dan akhir sekali, katalah saya ambil kad A. Saya dah buat keluar kad A. Saya letak A dalam ni pula. A dalam ni. Saya mungkin boleh dapat AA. Saya juga mungkin dapat AM. Saya juga mungkin dapat AA lagi sekali. Dan saya juga akan dapat AT. So, inilah saya punya ruang sampel. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. So, bilangan sampel saya adalah 16. Pastikan you all pun dapat 16. Sila faham ayat tu. Setakat ni, boleh faham? Boleh. Boleh. Sila kali. Boleh. Dengan menyenaraikan semua kesudahan, hitung kebarangkalian bahawa kad sama huruf dipilih. So, you all ada sama huruf SS. Kemudian you all ada EE. EE. Kemudian LL. LL. Lepas tu ada apa lagi? AA. Dan lagi satu AA. Okay. So ada berapa bilangan? Ada 5 bilangan. So jawapan dia adalah 5/16. Tapi mesti senaraikan saya tak senaraikan lah. You all mesti senaraikan. Okay. Yang ni tadi saya dah terang dah. Kad berlainan label yang dipilih. Okay, warna purple. Saya nak buat warna purple. Awak rasa yang mana satu jawapan dia? Kalau label, maksudnya satu konsonan, satu vokal. Satu vokal. So mana satu? Sebab yang ni semua huruf kan? Satu konsonan, satu vokal. S. Okey, SA. SA, apa? EM, Okey, EM. lagi. EA betul ke EA? EM, ET, EA tak boleh kan sebab dia ada vokal kan? Okey, EM, vokal dengan konsonan. Okey. LA. Lagi? LA lagi? AM. ET, LA, Lagi? AT. AM, AT. So bilangan dia 80. adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 lah. Saya dah label kat sini 80. So bilangan dia adalah 6/16. 6/16. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay. 6/16. Setakat ni boleh faham? So ataupun you tekan kalkulator 3/8. Okay. boleh. Yang ni soalan 45. Dia banyak cara. Sama ada you nak menggunakan kaedah saya, apa jadual, ataupun you nak guna kaedah lain. Sama je. Okay. Yang ni agak susah sikit. So kena faham sikit betul-betul. Siapa yang ambil AdMath, kebarangkali AdMath lebih kurang macam ni lah. Ya, 45. Okay. Soalan A. Kita tengok soalan dia dulu. 2 pelajar, dia nak 2 pelajar. Dipilih ke peringkat akhir.
seorang daripada, dia sebut ni, seorang daripada kumpulan lelaki dan seorang daripada kumpulan perempuan. Dia bukan bahagi kelas dia bahagi lelaki dan perempuan. Untung kebarangkalian bahawa pelajar yang terpilih adalah dari kelas yang sama. Okey, ada banyak kaedah, Pertama, saya buat satu-satu. Pertama, kita buat jadual. Ini cara paling senang lah. Kita buat jadual. Okey. Warna warni pula jadual saya. 1, 2. Okey. Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dia sebut lelaki. Aiman, Nazim, Darwish. Warna oranye, warna hijau, Tashkistaren dan juga Hazim. Saya bawa warna hijau ni maksudnya dia orang satu kelas. Oranye satu kelas. Okey. Perempuan, dia ada Echah. Dia ada Farisha. Dia ada Soleha. Lepas tu, daripada kelas lain, dynamic, you ada Diana, you ada Khaira, dan you ada Rufini. Okay. Dia mungkin boleh dapat, dia mungkin boleh dapat AE, dia mungkin boleh dapat AF, dia mungkin boleh dapat AS. Setakat ni boleh faham? Dia mungkin dapat ME, NF, Boleh. S. So DE, DF, DS. Okay. Dia juga mungkin boleh dapat ni AD. Sinilah saya buat urusan dulu. SD, SK, SR, HD, HK, HR. Yang lain saya buat warna merah lah. AD, maksudnya kelas yang berlainan. AK, AR, ND, NK, NR, DK, DD, DK, DR, SE, SF, SS, HE, HF, HS. Ni cara basic. So bilangan sampel you ada berapa? 1, 2, 3, 4, 30. So 6 darab 1, 2, 3, 4, 5. 6 darab 5. So you ada bilangan sampel you adalah 30. Okey. Pelajar dari kelas yang sama, seorang lelaki dan seorang perempuan. So kelas yang sama you. Ada berapa kelas yang sama you? 15. Ada 15 ya? 1, 15. 2, 15 cikgu. 3. Ya semua ni kan? 3, 4, 5. So ada 15. Betul. So 15 per dengan 30 samalah dengan 1 per 1/2. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh. Atau saya buat kaedah lain. Kaedah ni kaedah pertama Kaedah pertama. Atau kaedah kedua. Siapa yang nak salin boleh salin kaedah kedua ni. Okey, kaedah kedua saya buat macam ni. Pelajar yang terpilih adalah daripada kelas yang sama. Pertama, pelajar lelaki daripada 5 SRT. Macam mana? 5 SRT dan pelajar perempuan. Tambah pelajar lelaki dari kelas 5 dinamik dan juga pelajar perempuan 5 dinamik. 5 dinamik. Ni 5 SRT. Okey. Tengok macam mana nak buat. Aduh, awak dah saya dengan mata ni. Okey. Pelajar lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Lelaki SRT. Ada 1, 2, 3. So 3 per berapa bilangan lelaki semua? 5. Darab dengan pelajar perempuan. 1, 2, 3. 3 per berapa bilangan semua pelajar perempuan? 6. Tambah pelajar lelaki dinamik. Ada 1, 2. Tashkistaren dengan Hazim. 2. Per berapa bilangan jumlah lelaki? 5. Darab dengan
3/6. You boleh buat guna kaedah ni. Mana-mana kaedah pun diterima. Tak ada masalah. So, contoh saya mudahkan. So, you akan dapat 3/10 tambah. Okay. Ni dia ni. 1/5. 1/2. So, 2/5 kan? 2/10 kan? Sat- So, you akan dapat 1/5 kan? 5/10. 1/5 mana? Ni dua Eh. ni. Ni saya tak potong. So, daripada sini dipermudahkan 1/2. So, jawapan dia adalah sama. Okey. Awak boleh pilih. Awak boleh Ni pilih mana-mana kaedah. Kaedah 1 atau kaedah 2. Okey, boleh pilih mana-mana kaedah. Sama ada kaedah 1 atau kaedah 2. Okey. Sekarang ni kita tengok yang ni. Pelajar berlainan kelas dipilih. So yang warna merah ada berapa? 1, 2, 15. 4, 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So sama. 15/30. So jawapan dia adalah sama 1/2. 1/2. Okey. Kalau lah guna kaedah kedua. Kita guna kaedah kedua. Okay. Berlainan kelas So ni kaedah kedua ni panjang lah. Lelaki dan perempuan. Katalah seorang lelaki dari kelas 5 SRT dan perempuan daripada kelas 5 dinamik, atau tambah lelaki dari kelas 5 dinamik dan perempuan dari kelas 5 SRT. Setakat ni boleh faham? Sebab dia sebut berlainan. Okey, sekarang 5 SRT lelaki, 5 SRT, 5 SRT sini. Lelaki ada 1, 2, 3. So 3/5 jumlah lelaki. Darab. Perempuan ada 1, 2, 3. So 3/6. Tambah dengan 5 dinamik lelaki. Allah. 2. So 2 per berapa? 2/5. 5 darab dengan 3/6. So you 3/6. tekanlah kalkulator. Ya, you tekanlah Sama kalkulator. You akan dapat sama macam kat sini. 1/2. So sebenarnya mana-mana kaedah pun menghasilkan jawapan yang sama. Okey, boleh Cikgu. faham tak sampai sini? Cikgu. Hmm. Cikgu. Ya. Macam saya Ya. kan dia kata kelas yang sama kan. Kelas yang sama 15/30. Lepas tu kelas yang tak sama saya just tolak. 30 tolak 15, so 15/30. Boleh? Sama je. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Konsep kebarangkalian. Okey. So, boleh guna kaedah pertama atau kaedah kedua. Terpulang pada awak yang mana awak faham. Ya, yang mana awak faham. Okey, yang ni. Soalan B. Okay, padam jawab yang ni. Padam jadual ni. Sebab saya nak bagi awak nampak. Okay. Soalan B. 2 pelajar dipilih peringkat awal. Yang ni dia tak guna lelaki perempuan, dia guna kelas. Kelas 5 SRT dan seorang lagi daripada 5 dinamik. Okey. Sama ada awak nak guna kaedah jadual yang macam ni ataupun kaedah melukis macam saya buat. Okey, saya guna lukis Dia kata 5 SRT. Seorang dari kelas 5 SRT dan seorang daripada kelas 5 dinamik. Jadi macam mana nak buat yang ni? Satu, katakanlah pelajar lelaki dipilih. Pelajar lelaki dipilih. Maksudnya satu lelaki daripada 5 SRT. Dengan Dan dinamik. juga satu lagi lelaki daripada dinamik. Lelaki daripada 5 dinamik. Lelaki dari SRT, you ada 3. So, 3/5 darab dengan lelaki dinamik you ada berapa? Sorry, bukan 3/5 Bukan 3/5 tu. 3 per semua ni SRT. Semua. Ada berapa? 6 kan? So, 6. 3/6. Darab 5 dinamik. 5 dinamik lelaki dapat berapa? 2 kan? 2.
Dua. 2 per berapa? 2 per 2 per 2 per 5 kan? So you all akan dapat 1 per 5. Betul? 1 per 5 ke? 1 per 5. You all darat lah. 3 darat 2, 6. 6 bahagi dengan 30. 1 per 5. Okey. Sebab dia kata lelaki yang pilih 1 per 5. You all check lah Okay, yang ni pula. Pelajar sama jantina dipilih. Pertama, lelaki. You all dah ada ni lelaki-lelaki kan sama jantina. Lelaki 5 SRT dengan lelaki 5 dinamik. Atau you boleh dapat perempuan 5 SRT atau perempuan 5 dinamik. Okey, boleh faham kat sini? Boleh. Okey, sekejap saya nak cuba adjust saya punya laptop sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Okey. So, daripada sini dah dapat nilai. Daripada sini kan you all dah dapat 1 per 5, betul? Tambah. Okey, perempuan SRT. Perempuan SRT ada berapa? 3. 3 per 6 darab dengan 5 dinamik. Perempuan ni pun ada 3. 3 per 6. So you all akan dapat 1 per 5 tambah 1 per 4. Betul? Apa yang buat lah? 1 per 5 tambah 1 per 4. So jawapan dia, saya salah ke saya betul? Ada saya salah ni? Korang betul-betul kan? Jap. Saya tengah fikir. Saya buat cara lain. Tak apa. Ni 3 per apa? 3 per 5 kan? Betul? So, 1 per 2. So you all akan dapat 1 per 10. 3 per 10. Okey. Sekejap saya nak padam ni. Saya salah pula. 1 per 5 tambah 3 per 10. So you all akan dapat ni darat 2, ni darat 2. You all akan dapat lah. Berapa? 2 tambah 3, 5 per 10. 1 per 2 jawapan akhir. Siapa yang buat? Saya dapat 1 per 2. So you all akan dapat 1 per 2. So sebenarnya saya rasa okey. So kebarangkalian boleh faham ke tak boleh faham? Boleh kan? So hari ni saya ulang kaji kebarangkalian. Sebenarnya saya dah tengok pun awak punya latihan. Okay. So tahniah apa-apa pun. So saya harap you all, Allah keluar ni pula. Okay, saya harap awak semua boleh faham. Kalau kata tak faham, bagi tahu saya. Nanti apa-apa saya akan buat ulang kaji lagi sekali. Okay. So setakat hari ni untuk tajuk kebarangkalian minggu ni. Dan saya nak ingatkan, esok kita ada kelas, betul tak? Itu semua. Kelas Rusa 2. Saya harap you all buat. Saya nak tengok awak semua masuk kelas saya besok pukul 11 pagi kalau saya tak salah saya. 11 pagi atau 11.30. So, saya harap you all boleh buat lah. Okey. Setakat ni, ada apa-apa nak tanya saya tak? Saya tak ada, cikgu. Saya tak ada. Orang lain ada tak apa-apa nak tanya saya? Hello. Diam. Hello. Boleh Tak faham tak? ada. Okey, Sakinah ya. Tak ada. Okay. So sekarang semua boleh faham. So saya harap yang mana salah you all balik buat pembetulan. Faham semula ayat-ayat apa dalam kebarangkalian. Ayat dikembalikan, penggantian, tanpa penggantian. Lepas tu ayat dia kata apa? Dikeluarkan. Macam baru ni trial dia kata nombor perdana dikeluarkan. Maksudnya nombor perdana tak wujud. 2 tu nombor perdana tak? Saya tanya awak. Kalau 2 tu nombor perdana tak? Nombor perdana. Tak. 2 tu nombor perdana tak? Amal kata tak. Orang lain? Nombor perdana. Fahmi kata nombor perdana. Semua nombor genap bukan nombor perdana. Bukan. Kecuali 2. Okey? 2 bukan 2 adalah nombor perdana. So sebenarnya habislah untuk hari ni. Saya dah habis dalam masa 1 jam.
So saya harap you all boleh jawab, buat balik pembetulan mana yang salah. Lepas tu apa lagi ya nak cakap? Itu saja kot. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa. Jangan lupa siapkan rusa 2. Besok kita akan bincang pukul 11 pagi insyaAllah. You all jumpalah line. Ambil apa, nanti saya akan hantar link. Okay. So itu saja. Jumpa minggu depan untuk grup ABC ni. Okay. Jumpa minggu depan. Ingat, saya nak you all terus buat matematik. Okay. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jumpa esok dulu, lepas tu minggu depan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay. Sama-sama. Alright. Terima kasih Bye. cikgu. Terima kasih cikgu.